Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk sesi malam ni kita baru nak start ya. Macam biasa sesi santai-santai, kita akan berbincang satu topik tentang produk dan juga satu topik berkenaan bisnes lah, macam mana kita nak menjalankan bisnes. So malam ni kita tukar sikit ada punya pusingan dia. Kita akan mulakan dengan topik bisnes iaitu cara-cara prospecting katanya. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput kita punya speaker pertama Puan Irna untuk membentangkan. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, nampak slide. Waalaikumsalam. Kenapa dia echo? Sekejap. Hello, Assalamualaikum. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so pada malam ni saya akan membincangkan satu topik yang sedikit luar daripada comfort zone saya, iaitu perkongsian bisnes. Prospecting 101. Okay. So bagaimana untuk bermula? First sekali, prospecting. Prospecting tu apa sebenarnya? Okay, prospecting ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris lah. So kalau boleh diterjemahkan, prospecting ni mungkin maksud dia cara-cara untuk kita mencari prospek, ataupun cara nak cara nak cari prospek. Kenapa kita kena cari prospek? Sebab kalau kita tak ada prospek ni, kita tak adalah macam mana kita nak start berkongsi dengan orang tu. So prospek ni adalah orang yang kita nak berkongsi apa-apa, macam kita nak berkongsi tentang produk, kita nak berkongsi tentang Lindsay, tentang Syangho. Kita nak berkongsi dengan orang tu. Itu adalah kita punya prospek. So prospek ni adalah untuk kita ada senarai nama yang kita nak, senarai nama orang yang kita nak berjumpa tu. Langkah pertama, ia adalah langkah pertama untuk kita bermula. Langkah pertama, prospecting. Untuk berkongsi tentang kita punya produk, tentang kita punya bisnes. Dan objektif prospecting ni sebenarnya kita nak ada database. Database kita punya potential customer. Potential customer ni maksudnya prospek kita lah, orang yang kita nak kongsi dengan tu kan. Okay, kita nak ada senarai tu. Alright. So step pertama dia adalah kita kena sediakan buku. Buku prospek. Buku ni khas untuk tulis nama prospek sahaja. Okay, sediakan buku. Ataupun sekarang ni orang nak mudah, orang akan guna dekat dalam smartphone tu ada notes kan. Boleh juga gunakan notes dalam tu. So kalau kita ada terfikir, nak prospek dia ni lah, kita terus buka phone, kita type lah nama orang tu. Ataupun kalau buku ni, saya suggestkan buku yang kecil lah yang boleh masuk dalam kita punya poket ke ataupun dalam kita punya handbag ke kan. Sediakan buku dan pen, lepas tu every time kita ada prospek je, okay kita tulis. Yang kita terlintas dalam kepala, okay kita tulis nama orang tu dekat dalam buku ni. Okay, sediakan buku. Nombor 1. Okay, tak tahulah nak jumpa siapa. Ni memang soalan yang paling favourite lah untuk orang-orang yang baru nak start berbisnes. Termasuklah saya dulu. Dulu memang macam nak jumpa siapa siapa yang kita nak bercakap dengan, siapa yang kita nak berkongsi dengan ni. Kita tak tahu. Kita macam yelah, sebab kita tak ada basic untuk buat prospecting tu kan. Okay. So the first rule, bukan the first rule, the only rule saya nak cakap dekat sini, untuk kita buat prospect list tu, kita jangan prejudge. Jangan ingat macam jangan prejudge ni maksudnya jangan berprasangka yang tak apa-apa terhadap kita punya prospek tu. Contoh kalau kita nak prospek kawan kita lah kan,
Siti kan. Lepas tu kita nak tulis ni kat dalam buku kita kan, nombor 1 Siti. Tapi sebelum kita tulis tu kita dah fikir, tapi Siti ni dia tak suka makan ubat. Kita dah fikir dah benda tu. Tak nak lah, okay. Ali pula. Ali ni, dia ni tak suka bercakap lah. Boleh ke dia nak buat bisnes? Macam tu lah kan. Kita tak tulis lagi nama orang tu tapi kita dah fikir macam-macam. Kita dah prejudge dah pasal orang tu. Ini tak boleh. Kalau kita ada perasaan prejudge kat orang ni, memang takkan ada lah kita punya prospect list tu. Takkan siap lah kita punya prospect list. Okay, so kena ingat kita jangan prejudge. Jangan prejudge sesiapa. Kita tulis saja kita punya prospect list. Okay, step kedua, kita kena senaraikan nama kita punya prospect. Nama siapa yang kita nak jumpa tu. Okay, ini apa yang saya dapat dalam dalam kita punya pasport kejayaan tu. Okay, siapa yang attend kita punya NLP training hari tu ada dapat benda ni, dan benda ni pun ada di-sharekan dalam ELS. Okay, so macam mana kita nak tahu siapakah prospek kita? Sekejap Kalau siapa yang ada buku tu boleh buka. Okay, so siapakah kita punya prospek? Okay, nombor 1 tengok saya ni, myself. Okay, dalam phone kita ada phone book kan? Ada semua nama orang dan nombor telefon dia. Tu adalah kita punya prospect list. Okay, so kita tulislah nama-nama orang yang ada dalam kita punya phone book tu. Kawan di media sosial, dekat Facebook, dekat Instagram, ni pun adalah kita punya prospect list. Tetamu majlis perkahwinan. Contoh kalau kita nak buat majlis perkahwinan, kalau kita nak kahwin ataupun mungkin bila kita dah tua nanti kita nak buat kerja kahwin tu anak kita kan. Siapakah orang yang kita akan jemput? So ini adalah kita punya prospect list. So kita tulis nama-nama orang ni, siapa yang kita nak jemput tu. Okay. Selain tu, okay, kita tengok yang ni pula. Accommodation penempatan. Siapakah penempatan tu? Kita punya jiran. Jiran adalah kita punya prospect list. Kalau duduk apartmen, jiran tingkat atas, tingkat bawah, tingkat sebelah kena masuk dalam kita punya prospect list. Guard. Pak Guard, kalau kita duduk di rumah yang ada Pak Guard tu pun kita punya prospect list juga. Masuk dalam list kita. Orang tuan rumah, okay, rakan sebilik. Ni orang-orang yang ni semua adalah kita punya prospect list. Masukkan. Tukang paip dan elektrik. Ni semua memang masuk dalam kita punya prospect list. Siapa lagi yang boleh masuk dalam kita punya prospect list? Okay, tengok dekat sini, transport. Transport ni macam kita selalu naik Grab kan. Grab driver tu boleh juga kita prospek. Itu lagi senang sebenarnya sebab kita dalam kereta tu kita berdua je. So nak tak nak memang kena bercakap lah, kena buat prospek lah kan. Daripada kita bercakap benda-benda yang tak ada motif tu kan, tak ada isi tu, kita prospek dia. Kita tanya, kita berbual, cakap pasal kesihatan ke, cakap pasal apa kita buat kan. Okay, pengutip tol pun boleh juga, tapi sekarang ramai orang tak enggo je, tak boleh. Tak ada susah sikit lah kat situ kan. Relatif ni memang senang lah. Kita punya ibu bapa, kita punya adik-beradik, datuk, nenek, makcik, pakcik, ni masuk dalam kita punya relatif. Pekerjaan, okay, ni kita punya colleagues, okay, ataupun kita punya bos, orang bawahan kita, ataupun orang yang satu bangunan dengan kita. Kadang-kadang kalau kita pergi solat, pergi surau, jumpa orang pun boleh juga kita masuk. Ini semua adalah orang-orang yang masuk dalam kita punya list, prospek. Okay. Pemakanan ni macam mana? Pemakanan ni contohnya kalau kita selalu beli beli nasi lemak ke kan, nasi lemak pagi-pagi dekat kedai gerai makcik kat bawah tu kan. Makcik tu pun kita punya prospect list juga, boleh. So sebenarnya kita punya prospect list ni dia bukannya terhad. Dulu kita fikir siapa kita nak bercakap dengan kan? Tak, sebenarnya ramai sangat
orang yang boleh jadi kita punya prospek. Cumanya kita jangan prejudge. Semua boleh jadi kita punya prospek. Okay, so ni adalah guidance lah yang company bagi. Nama dia 9 box grid mengenai hubungan. Okay. So kita punya prospect list ni pula ada kategori dia. Okay, so kita dah ada prospect list tu. Kita bagikan kepada 4 kategori. Mesra, sejuk, biasa dengan asing. Mesra ni siapa? Mesra ni ialah orang yang kita boleh terus ajak je. Kita boleh borak. Dia tak rasa janggal. Biasanya orang-orang ni yang kita memang dah biasalah. Macam kita punya adik-beradik kan, family members. Kita memang anytime kita jom aku nak belanja kau minum. Jom. Tak ada hal, tak malu. Ni adalah prospek yang masuk dalam kategori mesra. Kita letak hijau lah, kali hijau sebab dia mesra kan. Yang kedua, kenalan sejuk. Kenalan sejuk ni ialah dia pernah berkenalan tapi dah lama tak berhubung. Contohnya macam kawan sekolah. Kawan sekolah kan. Kita dah kenal dia dulu. Tapi dah lama tak kontak. Ni kenalan sejuk. Okay. Kenalan yang biasa. Kenalan biasa ni kita kenal sesama kita tapi tak biasa berhubung. Contohnya macam Pak Gad lah kan. Pak Gad hari-hari kita angkat tangan kat dia kan. Kita nak lalu palang tu. Hari-hari kita angkat tangan. Tapi kita tak tahu nama dia. Dia pun tak tahu nama kita. Tapi kita kenal kan. Kita selalu jumpa. Mungkin dia pun dah kenal muka kita. Kita pun dah kenal muka dia. Ini adalah kenalan yang biasa. Dan orang asing. Orang asing ni ialah kita kenal dia tapi dia mungkin tak kenal kita. Okay. Contoh macam makcik jualan nasi lemak tadi kan. Dia ada banyak customer. Mungkin dia tak ingat lah muka kita. Tapi kita definitely ingat muka makcik tu kan. So ini adalah masuk kategori orang asing. So kita kategorikan kita punya prospect list tu kepada 4 kategori ni supaya kita mudah untuk meneruskan langkah seterusnya. Apakah langkah tu? Sebab apa? Okay, kita kena bila orang-orang yang prospect list kita yang dekat mesra ni kan, dekat kategori mesra ni, kita dah senang. Kita mudah untuk ajak dia minum kopi ke ataupun ajak nak cerita pasal Lindsay ke apa, kita mudah. So ini kategori orang-orang yang kita senang nak buat sharing mesra. Untuk orang yang sejuk biasa asing ni mungkin sukar sikit. So ada proses-proses, ada langkah-langkah yang patut kita ambil untuk kalau boleh kita nak semua orang ni masuk dalam kategori mesra. Okay. Step yang ketiga, kita sentiasa kemaskini senarai nama. Sebab kita hari-hari kita jumpa orang yang berbeza mungkin. So every time tu kalau ada orang yang baru kita letak, kita tulis dekat kita punya buku tu. Okay, letak. Dan upgrade prospek ke kategori mesra macam saya cakap tadi. Okay, kalau dia dekat kategori sejuk, kita cuba berhubungan dengan dia sampai dia boleh masuk dalam kategori mesra. Mesra yang kita boleh ajak, boleh call anytime, yang kita boleh lepak sama-sama. Macam tu lah, tu mesra Okay. So salah satu caranya adalah untuk kita menjalin perhubungan. Okay. Kenapa kita nak menjalin perhubungan ni? Ia adalah untuk kita memahami kita punya prospek. Sebab apa kita kena faham prospek? Sebab kalau kita tak faham macam mana kita nak selesaikan masalah dia kan. Sebab kita nak try to selesaikan. Kita nak dengar orang tu, okay, kita nak bagi solution untuk masalah dia. Untuk tingkatkan persahabatan dan kepercayaan orang tu pada kita. Ini kalau orang yang dalam kategori biasa ke, dalam kategori sejuk ke, asing ke kan. So kita nak biar dia selesa dengan kita. Dia percaya dengan kita. So bila dia dah percaya pada kita, dia mudah nak nak lebih terbuka pada kita lah, nak cerita dia ada masalah sembelit ke, ada masalah buasir ke, semua dah boleh lepas dah. Mula-mula awal-awal tu malu-malu lah kan. Takkanlah kita nak cerita benda-benda yang tak elok kan pasal diri kita sendiri kat orang lain. Tapi bila dah ada perhubungan ni macam ni,
dia dah rasa selesa, dia dah ada, dia dah ni lah kan, dah mesra dengan kita, okay. Senang je dia buka mulut. Okay. Menjalin perhubungan. So kalau kita jenis yang nak cakap apa dengan orang ni kan, kita tak tahu apa topik yang kita nak cakap. So kita gunakan formula FOI ni. F ialah family, O ialah occupation dan I ialah interest. So family ni macam contohlah kita tanyalah macam kalau kawan-kawan yang dah lama, kawan sekolah ke kan, dulu kita rapat, lepas tu dah lama tak jumpa. Lepas tu sekali kita jumpa, lepas tu kita tanyalah pasal kalau kita rapat dengan parents dia ke, kita tanyalah parents sihat lagi ke, macam tu kan. Ataupun yelah kita dah lama tak jumpa, kita tanya dia sekarang ni anak dah kahwin ke, anak berapa orang, macam tu lah kan, tentang family. Kita tanya, kita tanyalah kan. Ataupun kita boleh tanya pasal occupation, pasal pekerjaan dia. Sekarang kerja kat mana? Oh dekat sini, kerja apa? Kan. Ni macam nak berbual lah kan, kita nak cari persamaan antara orang tu dengan kita supaya lebih selesa kita punya perhubungan tu. Ataupun interest. Interest ni adalah apa-apa yang dia suka lah, macam hobi ke ataupun benda-benda yang dia suka kan. Kalau mungkin dia pun dia suka memancing, kita pun suka memancing. So dah senang kat situ, dah ada topik yang kita boleh cakap ngam dengan dia kan. So lagi senang untuk berbual masa tu. Okay. Bila kita nak berbual kan, bila kita nak menjalin perhubungan dengan prospek kita, nombor satu, kita jangan mengkritik atau menyalahkan atau mengeluh. Okay, jangan kritik lah orang tu cakap apa, kita jangan bercakap negatif sangat. Dan kita perlulah ikhlas. Kita tak boleh macam tak nak je dengar kan, macam kita ikhlas lah, kena ikhlas. Bila ikhlas tu orang pun lagi percaya dekat kita. And kita kena mengambil berat dengan ikhlas. Selalu senyum. Ingat nama orang tu. Orang suka bila kita ingat nama dia. Mendengar dan menggalakkan orang tu bercerita lebih tentang diri dia. Okay, bincangkan topik yang kita dua-dua minat ataupun orang tu minat. Dengan ikhlas membuat orang lain merasakan bahawa dirinya penting. Okay. Cuba okay Okay. So ini apa yang saya belajar dari training yang saya attend baru-baru ni, NLP punya training. Dia ada ajar tentang teknik untuk kita menjalin perhubungan. Salam mesra Salam mesra ni sebenarnya dia SALAMMESRA tu ada maksud dia lah. Okay. So S, kita kena sebutkan nama dan salam. Okay, masa kita salam tu macam oh Puan Aya, kan dia macam dia panggil nama aku lah, apa khabar macam tu kan. Sebutkan nama dan salam, S. Yang kedua, ajukan soalan berkenaan dirinya. Kita tanyalah sekarang duduk mana, sekarang ni kerja dekat mana, anak berapa orang, kita tanya soalan berkenaan dengan diri dia. L ialah luahkan pujian ikhlas. Ni lebih kurang apa yang saya cakap tadi lah kan. Okay, luahkan pujian dengan ikhlas. A ialah ajukan soalan yang relevan. Kita nak cari persamaan kita dengan dia untuk kita bina banyak jambatan. Kita lebih dekat dengan dia, kita mudah kan. Kalau tidak, tak ada jambatan tu rasa macam jauh je, macam susah sangat nak bercakap dengan, nak menjalinkan hubungan tu kan. So kita cari apa-apa persamaan kita dengan dia supaya lebih dekat kita punya perhubungan tu dengan prospek kita. Dan M tu ialah minta diri. Bila kita mulakan perbualan, perlu ada akhirnya. Okay. Itu untuk salam. M, mesra pula, M ialah kita perlu memandang mata dalam 2 ke 3 saat. Ketika kita bercakap dengan orang,
dengan prospek kita tu, kita pandang mata dia dalam 2-3 saat. Lepas tu kita pandang tempat lain, lepas tu kita pandang balik mata dia. Macam tu lah kan. Jangan kita tenung pula dia, tak. Okay. Pandang kejap-kejap 2-3 saat, tapi selalu kita beri, kita tunjukkan yang kita beri perhatian kepada prospek kita tu. Dan kalau boleh kita punya, dia cakap pusat kita, kedudukan pusat kita kena selari dengan pusat dia. Janganlah macam bila kita bercakap dengan orang tu, kita pandang dia macam tu. Kalau kita pandang macam ni kan, kita tahulah kan macam tak ikhlas jadi ni kan bila kita pandang tempat lain. So pusat tu kena facing dia juga. E untuk mesra tu, E ialah ekspresi muka. Okay, kita padankan muka kita dengan orang, dengan prospek kita. Contohnya kalau prospek tu senyum, kita pun senyum. Okay, kalau prospek kita sedih, kita jangan sedih. Kita buat muka simpati. Kita simpati dengan apa yang dia tengah cerita tu. Kalau dia tengah marah, okay, kalau dia marah, kita serius. Kita muka serius. Jangan bila orang marah, kita macam, apalah kau ni, apalah. Tak, jangan tak profesional lah macam tu. E, ekspresi muka. S pula ialah senyum. Senyum ni ada 1, 2 dengan 3. Okay, satu mulut kita muncul ke depan. Satu macam apa? Macam merajuk je kan, satu kan, macam tu. Tak best lah. 2, macam tak ikhlas kan, 2. Macam kan. So kita kena senyum 3. 3 ialah senyum yang ikhlas, yang nampak macam mesra. Okay, so lepas ni kalau berjumpa dengan orang, kita kena senyum 3. Okay, 3. Kan macam tu senyum tu. Okay, seterusnya R. R ialah rapatkan jarak. Rapatkan jarak ni macam mana? Bila kita bercakap dengan orang kan. Contoh yang coach bagi masa tu. Contohnya, okay, kalau kita pandang kat depan, okay, orang tu kat belakang. Lepas tu orang tu panggil kita, Irna. So kita pusing ke belakang dan tengok orang tu. Ya, macam tu kan. Instead of orang tu panggil kita kat belakang, tapi kita macam ya, macam tu. So itu macam tak mesra kan, tak merapatkan jarak kat situ. Ataupun contoh satu lagi dia bagi, contoh kalau kita dalam bilik, orang tu dekat luar bilik. Lepas tu dia panggil, Irna. Lepas tu kita nyaut daripada dalam bilik je, ya. Macam tak best. Sepatutnya kita keluar sikit bilik, keluar pintu tu, cakap ya, nak apa, macam tu kan. So nampak macam mesra lah sikit. Okay. Dan A, okay, A ialah angguk. Kita acknowledge. Okay, apa yang orang cakap tu, okay, kita acknowledge. Okay. Konsep salam mesra ni berasaskan beberapa fakta asas psikologi manusia. Manusia suka pentingkan diri sendiri. Okay, manusia memang suka pentingkan diri sendiri. Maka apa saja yang berkaitan dengan dirinya adalah penting baginya. So kalau kita bagi orang tu cakap pasal diri dia, dia sukalah. Kan? Kita biar dia cakap pasal diri dia. Manusia suka dibelai dengan cara fizikal dan juga dengan cara psikologi. Okay, itu adalah teknik lah kan, teknik untuk kita menjalin hubungan. Ini saya pun masih, kita sama-sama nak belajar lah kan, teknik menjalin hubungan. Salam mesra. Okay. So step yang keempat, kita membuat appointment. Okay, macam mana nak buat appointment? Kita bagi salam, okay, tanya khabar. Kan kalau WhatsApp ke, kita cakaplah Assalamualaikum, apa khabar, macam tu kan. Lepas tu kita jangan nak delay sangat, kita terus je nyatakan niat kita, kenapa kita message orang tu, kenapa kita message prospek kita tu lah. Kita cakap, okay, sebenarnya apa ni, saya ada kopi yang paling sedap di dunia. Saya nak belanja awak minum. Terus je kita nyatakan niat kita, kenapa kita message orang tu kan. Okay, so lepas tu kita tetapkan masa dan tempat. Okay, dan gunakan kaedah pilih satu antara dua. Contohnya, bila kita dah cakap kan dekat orang tu, saya nak belanja awak kopi yang paling sedap di dunia.
Nak jumpa dekat rumah saya ke rumah awak? Macam tu. Kita bagi pilihan. Nak rumah saya ke rumah awak? Bila kita bagi pilihan macam ni, prospek kita tu nak tak nak dia kena pilih lah salah satu. Nak kena rumah dia ke rumah kita kan? Ataupun masa kan, okay. Boleh jumpa pukul 2 ke pukul 5? So dia terpaksalah pilih pukul 2 ke pukul 5 kan? Kalau kita tak bagi dia pilihan tu, dia punya pilihan ialah ya atau tidak je. So senang sangat dia nak cakap tak naklah jumpa kan? So kita bagi pilihan yang dia boleh pilih untuk kita dapat jawapan yang best. Okay? Okay. Lepas kita dah dapat buat appointment, okay, dia dah setuju, kita tamatkan perbualan tu tanpa berlengah. Jangan kita nak macam nak tanya lagi, tak payah. Nanti bila kita dah jumpa nanti barulah kita nak borak-borak dengan lebih panjang lagi ya. Dan kalau kita tak dapat buat appointment, jangan sedih, kita kekalkan hubungan baik kita tu. Mungkin sekarang ni dia tak terbuka hati lagi nak jumpa kita. Kita simpan dia dulu. Mungkin dalam 2-3 tahun nanti kita contact dia balik, oh dia macam okay lah nak jumpa lah dia ni. Kan? Okay? So jangan terus block orang tu ke, jangan. Okay? Kekalkan hubungan baik. Okay. So saya ulang lagi sekali macam mana kita nak buat prospecting 101 yang very simple punya. Nombor 1, kita sediakan buku. Okay, buku ataupun kita ada note lah kan dekat kita punya phone untuk buat kita punya list prospect tu. Siapakah nama-nama orang tu? Ingat 9 box grid tadi tu kan? Ramai sangat sebenarnya orang yang kita boleh tulis sebagai kita punya prospect. Yang kita nak share tentang kita punya produk, tentang kita punya business kan? Banyak sangat. Yang kedua, okay, kita dah ada tu, kita senaraikanlah nama-nama prospect. Ketiga, kita kena sentiasa kemas kini. Dan kita pastikan yang okay, orang yang dekat kategori biasa ni kena pergi mesra, yang apa asing ni kena upgrade sikit. So kita kena menjalinkan hubungan tu slowly. Kita rapatkan kita punya jurang dengan orang tu. Tak nak kita terlalu macam jauh sangat kan. Itu kena praktis lah kan. Praktis untuk lebih salam mesra. Dan step yang keempat, kita buatlah appointment. Step keempat ni bila dia dah masuk dalam kategori mesra ataupun kategori apa tu sejuk, mungkin macam senang sikit untuk kita buat appointment. Dia pun macam okey lah, boleh lah. Dia pun senang untuk agree dengan kita untuk buat appointment. Itu saja saya punya sharing pada malam ini. Ada jelas ke ataupun ada apa-apa soalan? Okey, ada apa-apa soalan ke? Sementara tu kita nak ikut arahan orang tadi, dia suruh kita stop recording.